Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala rasulil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas muka bumi kita ni. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita sentiasa berada diberi petunjuk oleh Allah dan berada di atas siratal mustaqim yang menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini kita dapat melakukan amal-amal yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak muslimin dan muslimat sekalian, kita masih ada lagi pada pagi ini ayat yang ke-38 surah Al-Baqarah. Yang telah kita bincang pada minggu yang lalu. Kita ambil sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya daripada syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk daripada aku, iaitulah melalui para rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang dimaksud dengan ihbitu, turunlah kamu, maksudnya adalah Allah tujukan ayat ini kepada, pertama sekali kepada Nabi Adam. Turunlah kamu minha, daripada mana? Daripada syurga. Artinya keluarlah kamu daripada syurga. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi Adam, yang keduanya adalah kepada Hawa, dan yang ketiganya adalah kepada Iblis. Artinya Allah suruh mereka keluar daripada syurga. Disebabkan oleh apa dia? Disebabkan oleh kesilapan yang dilakukan pertama sekali oleh Iblis sendiri, yang tidak patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan Adam sendiri pun oleh kerana tipu muslihat daripada Iblis sehingga termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Siti Hawa, maka mereka ketiga-tiganya dikeluarkan daripada syurga. Ayat fa imma ya'tiyannakum minni huda, sesiapa yang datang kepada mereka, kata Allah, sesiapa yang datang kepada kamu daripada aku petunjuk. Maka ayat ini adalah ditujukan kepada Nabi Adam. Sesiapa yang datang kepadanya daripada Allah petunjuk, sesiapa yang boleh petunjuk daripada Allah, sesiapa yang mendapat hidayah daripada Allah, ayat ini Allah tunjukkan kepada, pertama sekali kepada Nabi Adam. Setelah dia keluar daripada dalam syurga, duduk di atas dunia, maka Allah kata sesiapa yang mendapat petunjuk dia. Sesiapa yang mendapat petunjuk dia, maksud sesiapa di sini adalah Nabi Adam. Yang keduanya adalah Siti Hawa. Yang ketiganya adalah zuriat daripada mereka berdua, itulah termasuk kita. Allah kata sesiapa yang mendapat petunjuk daripada aku setelah mereka berada di dunia, iaitulah siapa dia? Pertama Nabi Adam, yang keduanya Siti Hawa, dan yang ketiganya adalah zuriat dia, termasuk kita.
Dan ayat ini tidak termasuk kepada iblis. Tak, tidak termasuk kepada iblis, sebab iblis ni memang wakana minal kafirin, dia termasuk di kalangan orang yang kufur kepada Allah. Artinya Allah telah tutup kepada iblis daripada pintu taubat dia. Tak, kita manusia ni Allah tutup pintu taubat kita dua tempat je. Pertama sekali semasa nyawa berada di halqum. Yang keduanya ialah apabila matahari naik daripada sebelah barat. Jadi sepanjang kita hidup ni, buatlah dosa sebanyak mana, sebesar mana, selama mana, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah tetap terima taubat kita. Tapi iblis awal-awal lagi Allah tutup pintu taubat kepada mereka. Allah cop awal-awal lagi. Artinya ayat ini tidak terkena kepada iblis dan syaitan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintu taubat kepada mereka. Baik. Seterusnya, sesiapa yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih, dan tidak akan celaka dan sesat. Sebab itulah ini hidayah. Sepanjang hidup kita, dua perkara. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, Nabi kata lan tadillu, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya jika sekiranya kamu mengikuti dua ni, iaitulah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka sebab tu kita, benda yang paling penting sekali ialah sepanjang kehidupan kita ialah dua perkara, Quran, Sunnah Nabi. Quran, Sunnah Nabi. Selama mana kita hidup di atas landasan ni, biarlah kita lagu mana keadaan sekalipun, maka kita selamat. Kita selamat. Pertama sekali Quran, yang keduanya Sunnah Nabi. Maka sebab tu orang yang ikut dua ni, ikut Quran, ikut Sunnah Nabi, dalam kehidupan dia, dia tak perlu bimbang, dia tak perlu sedih, dia tak perlu rasa dirinya celaka ataupun sesat, sebab sebenarnya mereka itu berada di atas landasan yang betul. Maka sebab tu kita tengok pada minggu yang lepas, pada minggu lepas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah kata, sesiapa yang membelakangi daripada peringatanku, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka dia hidup dalam keadaan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari akhirat nanti kami akan himpunnya, pada hari kiamat nanti kami akan himpunnya a'ma, dalam keadaan buta. Apa maksud zikri, peringatanku? Maksud peringatanku di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesiapa yang hidup membelakangi Al-Quran, sesiapa yang hidup membelakangi Sunnah Nabi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya sangat sempit. Kehidupannya sangat sempit. Walaupun zahir kita tengok kaya, walaupun zahir kita tengok pakatnya tinggi, dan rumah besar, dalam pagar rumah tu ada 25 butir kereta. 25 butir kereta. Ada tak orang ada 25 butir kereta? Ada. Sahabat saya pergi ceramah di Kuala Lumpur, di rumah seorang datuk, yang dia ajak ceramah di rumah dia. Masuk dalam pagar kereta rumah, dalam pagar rumah dia tu ada 25 butir kereta. Dia kata Nabi lesoso. Kereta pula bukan kereta kau pakai pun ni, dak, bukan kereta Proton pun kita ni. Kereta ratus-ratus ribu suti-suti. Kereta, tapi tak apalah. Datuk tadi dia menghayati agama, bukan orang hak tinggal agama, tapi nak ayat kekayaan. Bukan nak ayat dia ni tolak agama. Dak, kalau tolak agama dia tak panggil ustaz pergi ceramah rumah dia.
Di samping dia kaya, dia beramal dengan agama. Tapi ada orang yang kita kata melihat kekayaan. Lepas tu pula dia lalu satu jambatan tu, nak naik rumah dia tu ada jambatan yang dia buat. Melintasi jambatan tu, dalam jambatan tu ada kolam ikan warna merah, warna tu. Seekor-seekor ikan tu bukan 200-300 ribu seekor-seekor ikan. Tak. Masuk dalam bangunan rumah, air terjun ada dalam rumah. Kita nak pergi ke belakang baru ada air terjun. Tak. Dia ada air terjun. Nak ayatnya kayanya dia. Tak. Jadi sebab itulah maknanya walaupun kita tengok zahirnya kaya, zahirnya berpangkat, tapi kalau tinggal Quran, kalau tinggal hadis Nabi, sebenarnya hidup mereka sempit. Kita je nampak kaya, hakikatnya sempit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maksud dongka sempit pada segenap penjuru, pada segenap segi. Fikiran sempit, tubuh badan sempit, nafsu sempit, akal sempit, semua sekali sempit. Kenapa dikatakan sempit? Sebab mereka hanyalah berfikir tentang dunia. Dunia ni sempit. Kita dah berasa luah. Umur kita tak sampai 1000 tahun. Dah tak sampai 1000 tahun. Kalau pada luah ni tak tahulah orang paling tua berapa tahun. Kalau kapal saya aku tak silap saya ada lagi 90 tahun tak kata. Ada daerah 2 orang lagi berasa. Tak ingat dalam kepala. Kemarin kapal saya 3 orang mati seretak mari. Semaya pukul 10 seorang, semaya lepas zuhur seorang, semaya lepas asar seorang. 3 orang tu ambil seretak sekapung. Jadi kalau kita mikir tentang dunia ni, dunia sempit. Nabi kata umur umat aku ni baina sitin wa sab'in, antara 60 70 tahun je umur dia. Acuk tu kita flashback balik semula tengok orang umur 60 tahun, umur 50 tahun, 70 tahun. Agak-agaknya berasa lama kau duduk atas dunia. Bersementar je rasa. Sementar je rasa orang umur 60 tahun duk ingat umur 15 tahun mula. Berasa sementar je sebenarnya. Berasa sementar je sebenarnya. Berasa baru lagi. Jadi nak ayat sempitnya kehidupan kita. Sebab mikir pun gitu juga. Orang yang tidak ada wawasan agama ni, dia mikir dunia. Mikir dunia ya. Waktu kita kalau kita nak marah orang, kita kalau boleh nak suruh sakit selalu depan kita. Nak tengok biar sakit gelepas serai kalau kita nak marah orang. Tapi kalau orang tu dia ada wawasan hari akhirat, dia kata tak apalah mu atas dunia, tapi aku ada hari akhirat. Sebab akhirat ni seluah-luahnya. Maka sebab tu orang yang tinggal ajaran Quran, orang yang tinggal ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka tu adalah sempit. Baik. Ayat 36 dan 38 Allah menggunakan perkataan dengan ihbitu. Ayat 36, wa kunna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, turunlah kamu daripada syurga, ba'dukum li ba'din adu, kamu saling bermusuh antara satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kamu di bumi ada tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan kamu dapat mengecapi nikmat di bumi itu sehingga tempoh yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang 38, qul nahbitu minha jami'a, kami berfirman turunlah kamu semua sekali. Di mana kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan ihbitu pada ayat yang ke-36 dan kalimah yang sama juga digunakan pada ayat yang 38 di sini adalah untuk menyatakan bahawa benar-benar mereka itu dikeluarkan daripada syurga. Bukan main-main, bukan ugu-ugu.
Kita ni kadang-kadang nak marah ke anak kita, kita ugut. Dah kita tua dah. Kena pula penyakit gaut. Sakit kaki lagi. Lelah pula. Anak kita duk segar-segar mega lagi. Baru 7 ni. Dia buat kesilapan. Kita nak marah ke dia tu. Kita ambak dia siapa berdoa siapa. Tak ada. Lalu kita kata apa? Tak apa. Tak apa. Dan aku hacu lebu pun. Ugut ya tu. Dan kalau dan tak ada hacu lebu. Sekadar ugut saja. Tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata ihbitu. Ayat dia 36 pun ihbitu, ayat yang ke-38 pun ihbitu adalah untuk nak menyatakan bahawa betul-betul mereka itu dikeluarkan daripada syurga, bukan main-main, bukan ugut-ugutan. Baik. Ayat yang ke-36 Kunnah bitu minha jami' kunnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga. Kamu saling bermusuh antara satu sama lain adalah turun sebagai satu isyarat daripada Allah bahawa kamu akan berhadapan dengan ujian di dunia. Apabila kita hidup di dunia, kita akan berhadapan dengan ujian. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita halangan-halangan. Allah beri pada kita nafsu. Daripada nafsu ni menjadikan kita kadang-kadang kalau tidak ada Quran, kalau tidak ada hadis, kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa, menjadikan kita ni dalam keadaan yang tak mampu nak hadapi ujian. Maka sebab itulah iman kita tu perlu diketatkan, dikentalkan, perlu dikuatkan, perlu diperbaharui, perlu digilak, perlu disinar supaya apa dia? Supaya kita tahan dengan ujian yang kita hadapi. Bulan puasa ni adalah bulan syaitan dibelenggu. Nah. Tapi dalam keadaan belenggu-belenggu, seperti mana saya kata minggu lepas, kalau tak silap saya, nah, kita ni email kita seperti mana buih Coca-Cola. Ya, buih Coca-Cola. Lah ni renggih dah, renggih. Berkali pada luar ni tak renggih. Kat lain renggih dah. Dah. Pahal renggih dah. Renggih dah. Tinggal separuh. Hak tinggal separuh ramai lagi. Hak lah ni style milih semayang. Oh, berat juga semilih semayang. Ada 2-3 orang tu telefon saya. Ustaz, sejid berapa rakaat? Tanya berapa rakaat? Saya tanya, nak berapa rakaat? Ni orang kapal lain, bukan kapal saya. Nak berapa rakaat? Dia kata kita nak hak 8. Dia berapa tak pergi sejid demo? Sejid kita 20. Sejid dia 20. Sejid lain nak cari sejid hak 8. Tak, saya kata kat kita pun 20 juga. Oh, 20 payah. Kita tak segi lah kat 20, nak pergi kat 8. Ni satu penyakit. Satu penyakit. Apabila kita tanya, berapa yang nak 8 tak si 20? Dia kata sebab nak ikut sunnah Nabi. Bagus dah ayat nak ikut sunnah Nabi tu adik kakak. Tapi sunnah Nabi-nya 28 Nabi buat sampai dekat subuh. Dan lepas Isya dekat subuh baru nak habis. Kalau nak ikut sunnah Nabi buatlah 8. Dan biar sembahyang sampai lepas subuh. Kita dah lah 8. Kadang-kadang 8 setengah jam je. Tu pun lama setengah jam tu. Inna ataina qul huwallah. Inna ataina qul huwallah. Ada di Indonesia tu dah masing-masing kita tahu dah 27 minit walau dolin bung tunduk lalu dah nak ayatnya sembahyang ni satu permain ni dah satu permain ni. Sedangkan sembahyang itu adalah sembah Tuhan, bukan soal 20, bukan soal 8. Kita kata nak ikut sunnah Nabi, dah 20 tak ikut sunnah Nabi. 20 sunnah Nabi juga. Mana sunnah Nabi? Nabi tak buat, Nabi buat 8. Betul, Nabi buat 8.
Tak, tapi seperti mana saya kata tadi, Nabi buat lapar dekat dengan subuh baru nak habis. Yang kedua pula, 20 juga sunnah Nabi walaupun Nabi tak buat. Sebab Nabi kata apa dia? Nabi kata, wa man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang sempat hidup selepas daripada aku ni, dia akan tengok orang Islam ni bercanggah, berselisih pendapat. Kok gitu gini. Maka Nabi pesan. Nabi kata apa dia? Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, mukun ikut sunnah aku. Mukun ikut sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Selain daripada itu, mengikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Iaitulah sahabat Nabi hak 4 orang. Jadi hak 20 ni siapa dia yang berijtihadnya? Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar itu adalah dapat pengiktirafan Rasulullah sebagai sunnah Nabi juga, walaupun Nabi tak buat. Jadi soal apa kau surah 20 ni ialah kita tak penting. Yang pentingnya ialah kita beribadat kepada Allah dalam bulan puasa. Kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, buat lapar sampai ke subuh. Buat lapar sampai ke subuh. Jadi maknanya hidup kita di dunia ni, ihbitu ba'dukum li ba'din. Allah waktu kita ke dunia ni adalah tempat ujian. Kita akan berhadapan dengan iblis, kita berhadapan dengan syaitan, dan kita akan berhadapan dengan nafsu kita sendiri. Baik. Kemudian ayat yang ke-38, kunna habitu minha jami'an. Ayat ini adalah menunjukkan bahawa turun ke dunia untuk menerima taklif, untuk menerima tanggungjawab, untuk nak menerima tugas. Artinya kita turun ke dunia ni ada dua misi yang sangat penting. Misi yang pertama adalah bersedia berhadapan dengan ujian, dengan syaitan, dengan nafsu, dengan dunia, dengan fitnah dunia dan seumpamanya. Ini benda yang kita akan hadapi dan sedang kita hadapi. Yang keduanya adalah kita turun ke dunia, Nabi ada turun ke dunia, termasuk kita berada di dunia, adalah untuk nak menerima taklif, tanggungjawab. Anak kita dapat surat temuduga, temuduga jadi kastan ko, jadi cikgu ko, jadi pegawai ko, jadi gapo ko, tunjuk kita boleh temuduga ayah. Kita ni sebagai ayah dan ibu, apabila anak kita boleh surat temuduga, gapo tindakan kita yang kita kena buat nak suruh anak kita ni berjaya dalam temuduga? Sudah tentulah pertama sekali kita akan semayang ajak. Bahkan ada di antara orang kampung ni, apabila surat temuduga anak siapa, dia panggil set-set sejik, set-set surat, buat semayang ajak. Tu email kata nak semayang ajak gapo ni, niat gapo dia ni. Dia kata, itulah anak kita dia boleh surat temuduga gapo dia nak jadi kastan. Ni pengalaman saya pergilah, nak jadi kastan. Nak suruh boleh lah ni. Boleh, nak suruh boleh. Semayanglah ajak kita. Mak ayah ayah pun semayang ajak juga. Lepas tu pula si anak ni pula, apabila nak temuduga, dia pergilah bertemu dengan orang-orang yang pakar babak temuduga, nak buat lagu mana, pakaiannya lagu mana, cara kecek lagu mana, penampilan lagu mana. Lepas tu cuba ramal soalan-soalan yang akan ditanya. Kadang-kadang tak tidur malam juga, study gapo dia ramalan-ramalan soalan yang sepatut ditanya berkenaan dengan kastan, study. Baik, hari temuduga, penemuduga tanya, semuanya jawab dengan betul. Lepas tu pula penemuduga kata, awak sanggup tak kalaulah takdir kata awak diterima,
awak dihantar ke Sabah, ke Sarawak, sanggup? Sanggup. Sanggup. Ringkas ceritanya, diterimalah. Diterimalah. Artinya apabila diterima, dia menerima taklif, dia menerima tanggungjawab sebagai seorang pegawai kastan. Maka hari pertama pergi daftar, pakai semak, pakai semak, bertertik terning, gosok tu, gosok sini, masuk jabat, duduk atas kursi, tegak wakil jugalah mula-mula. Hari yang pertama, minggu yang pertama, minggu yang kedua, bulan yang pertama, masuk bulan yang ketiga tu, mulalah dah kenal dah pegawai-pegawai. Dah mula dah boh apa semua sekali. Dah tahu dah ruang kerja semua sekali. Mulalah kadang-kadang masuk lewat, kadang-kadang telefon, tolong paskak kawan so. Paskak, tolong paskak. Maka mula dah tidak menerima tanggungjawab. Mula dah siapa pekat. Satu hari tu saya pergi di rumah seorang pegawai custom. Pegawai bukan pegawai tinggi, pegawai SPM. Dan lepas SPM pergi rumah dia, kereta tu 3-4 butir, lama dah peristiwa ni. Kebetulan 3-4 butir kereta mahal-mahal saja. Dah naik atas rumah tu, jijak kapek, ibarat kata sekali dengan belawak-belawak lah, terlai buku lali. Noyak atas rumah cuma mewah. Dan saya pun dapat maklumat, dia kata rasuah keliling pening. Zaman dulu dan lama cerita ni. Nak rayaknya mula dah melanggar taklif-taklif, perintah-perintah, tanggungjawab sebagai seorang pegawai kastan. Maka kita ni sebagai hamba Allah waktu kita ke bumi ni, Nabi Adam, Siti Hawa termasuk kita, tugas kita yang kedua adalah menerima taklif, menerima tanggungjawab. Semaya kita lagu mana, puasa kita lagu mana, sebagai seorang hamba Allah lagu mana, dalam bulan puasa, bukan dalam bulan puasa. Kehidupan kita, sepanjang-panjang kehidupan kita, adakah kita mengikut taklif, tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Artinya ihbitu di sini, Allah yang pertama nak rakyat, kamu turun ke dunia, kamu berhadapan dengan ujian. Yang kedua, kamu turun ke dunia adalah menerima tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-38, ayat yang ke-39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Maknanya apabila kita mari ke dunia, Allah beri amaran awal-awal lagi. Allah kata siapa dia yang aku buat turun dia ke dunia, termasuk Nabi Adam, termasuk Siti Hawa, tidak termasuk iblis, sebab iblis ni memang kafir ahli neraka. Maka Allah beri amaran, walladzina kafaru, sesiapa yang kufur, wa kazzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Siapa hidup atas dunia mengkufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, dustakan Al-Quran, dustakan sunnah Nabi, kalau kita umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ulaika ashabun nar, mereka itu akan kekal, mereka itu menjadi penghuni neraka, wa hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal duduk dalam neraka. Ini amaran daripada Allah kepada Nabi Adam dan kepada kita sekalian. Baik, kata Ibnu Jarir, mereka yang menentang ayat-ayat aku, itulah ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul aku, apa yang dibawa oleh mereka, dan tidak membenarkan apa yang mereka sampaikan daripada Tuhan mereka. Maknanya ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad, kita menentang dia. Kita menentang dia, kita tak terima.
Ada orang kata aku tak siap pakai jilbab, orang tino. Sebab apa? Tak ada dalam Quran suruh tutup kepala. Semuanya ini adalah menentang ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita melalui para nabi yang diutuskan. Sebab itulah adik kakak sekalian, kita kena berhati-hati. Bimbang-bimbang dalam keadaan kita duduk semayang. Mari saya baca dalam internet. Moga ustaz-ustaz duk cerita kan. Imam Syafi'i ni dalam bulan puasa dia boleh khatam Quran 3 kali khatam. 3 kali khatam dalam bulan puasa. Enggak kita setakat ni berapa kali dah khatam? Khatam tu khatam lah. Hak tak khatam tu berkali dia tengah lagi. Atau hak tengah tu banyak lah tu. Berkali juzuk yang pertama tak habis lagi kita. Imam Syafi'i 3 kali khatam dalam bulan puasa. Dia kata, dia pesan pada ustaz-ustaz yang duk mengajar lah. Yang duk kuliah-kuliah ni. Tak seduk buah lah ustaz. Dia kata, kecek benda-benda karut-marut pula kau. Saya kira dah, dia kata. 24 jam ni, 24 jam kita hidup ni, kalau kita baca Quran, takkan habis satu kali khatam. 24 jam. Benar sabar kau dia kata Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali sebut dalam satu hari. 2 kali khatam dalam satu hari. 3 kali khatam dalam satu hari. Ya kita sebulan nak khatam sebulan memang tak ada. Saya pengalaman masa duduk mengaji dulu. Ada seorang sahabat saya ni, dia ada masalah, dia ada penyakit. Jadi dia nak merawat penyakit dia tu, dia cuba khatamkan Quran dalam masa 1 hari. Dalam bulan puasa, dia start selepas semaya subuh. Lepas semaya subuh dia baca Quran. Dia baca Quran, dia berhenti semaya zuhur. Sudah semaya zuhur, dia sambung berhenti semaya asar. Sudah semaya asar, dia sambung berhenti buka puasa semaya maghrib. Sudah semaya maghrib, dia sambung semaya isyak. Semaya tarawih. Sudah semaya tarawih, dia sambung subuh esok baru habis. Subuh esok baru habis. Artinya temu takut 24 jam baru habis 30 juzuk. Lah mari Syafi'i 3 kali khatam sehari. Dia ni temu takut 24 jam baru habis 30 juzuk. Inilah adik kakak sekalian, kita kan apabila kita mikir agama dengan otak kita, memang kita tak cukup. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia buat benda-benda yang khawariqul adat, yang di luar daripada pemikiran. Di antara benda yang Allah anugerahkan kepada kita, benda yang kita tak boleh nak fikir, tapi Allah tunjukkan kepada kita. Di antara kepada dia mukjizat yang Allah beri kepada Nabi. Termasuklah Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat tu ialah benda yang manusia tak ada nak fikir. Tukar Nabi Musa jadi ular. Laut, apabila Nabi Musa bedar, dan air laut terbelah menjadi 12 lawang. Itu manusia tak ada nak fikir. Kerja Tuhan. Allah beri kepada wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah, di antaranya ialah Imam Syafi'i. Allah anugerah pada dia boleh baca Quran khatam 2 kali 3 kali sehari. Itu anugerah yang Allah beri kepada dia, yang tidak Allah beri pada orang yang lain. Maka sebab itulah agama ni adik kakak, apabila kita mikir dengan otak, kita tak jumpa jawapan. Tapi apabila kita mikir dalam skop agama bahawa Allah tu Maha berkuasa, maka kita akan jumpa jawapan dia. Maka sebab tu, apabila kita ni dalam keadaan tak sedar, kadang-kadang kita menentang ajaran Allah, menentang mukjizat Allah, menentang karamah yang Allah berikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga termasuk dalam menentang ayat-ayat Allah.
Sebab tu kadang-kadang dalam keadaan kita sembahyang, dalam kadang-kadang kita puasa, kadang-kadang kita tak khabar, kita tentang ayat-ayat Allah. Kenapa? Kerana kejahilan. Maka sebab tu kita bimbang takut termasuk orang-orang yang min ashabin nar, ahli neraka. Disebabkan apa dia? Disebabkan kita menentang ayat-ayat Allah dalam keadaan kita tak sedar. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan kita sedar. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya tanpa berpenghujung, tanpa ada sesiapa yang dapat menolong. Maknanya apabila manusia berada di padang mahsyar, manusia pada itu tak ada orang yang boleh tolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umat dia pun juga dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, Nabi Muhammad tak boleh bagi syafaat pada umat dia. Sebab itulah apabila Nabi sujud kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah berikan dia ni peluang untuk bagi syafaat kepada umat dia, lama mana Nabi sujud? Lama. Maka setelah Nabi sujud, maka Allah kata, wahai Muhammad, bangunlah. Munuk gapo wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad kata, aku nak bagi syafaat kepada umat aku. Lalu Allah kata, tak apalah, aku izin. Artinya yang boleh tolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, inna ahlan nar alladzina la yuridu Allah azza wa jalla ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Nabi kata penghuni neraka yang mana Allah tak serak tubik mereka daripada neraka, hidup dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahyauna. Mereka hidup dalam keadaan tak mati, mereka hidup dalam keadaan tak hidup. Ahli neraka ni duduk dalam neraka dalam keadaan azab yang begitu pedih, yang tak boleh kita nak bayar. Tak mati. Kita hidup atas dunia di kakak, sakit tu gak pesen. Kalau dah pesen, tahu dah lecah, tak ada gapo dah kita tu. Ambil pisah toreh tak apa dah. Sahabat saya dia sakit, masuk hospital, nak pindah daripada satu hospital ke hospital lain kerana sakit dia kritikal. Maka orang naik atas ambulan, dia kata masa tu khabar lagi, naik atas ambulan tu dia kata siapa bergolek tayar ya, tak khabar. Jadi saya tanya dia, masa tak khabar tu berasa wanu, berasa tak khabar. Berasa tak khabar. Maknanya siapa ke hospital, siapa ke satu perekat, doktor panggil dah anak-beranak bersedia bila-bila masa menghadapi segala kemungkinan bahawa dia ni bila-bila masa je mati. Tengok kepada doktor, cek dengan paru-paru dia, dengan jantung dia, dengan mana tunggu masa je. Anak-beranak ni dibenarkan masuk. Anak-beranak dibenarkan masuk. Doktor kata baca Quran lah. Anak-beranak masuklah baca Quran. Baca Yasin, baca tu. Doktor mah baca dekat celek mata dia. Anak-beranak kata tanya, abah, dah abah duduk mana ni? Abah duduk dalam ward ICU. Lepas tu doktor pun mari cek, tengok hok paru-paru semua sekali tu jadi pulih balik semula. Tengok umur panjang, pulih balik semula, segar sampai kolam ni.
Tapi nak ayatnya saat dia pesan tu tak tahu nak lecah tak ada gambar. Tiba-tiba ahli neraka ni duduk dalam neraka la yamutu fiha, tak mati. Pesan pun dok mati pun dok, bayarlah sakit bertambah sakit. Wala yahyawna, dan mereka tu tak hidup. Lagu mana tak hidup? Artinya mereka tu sakit yang menderita, seolah-olah tak hidup, tapi dia hidup. Allah nak gambarkan betapa seksanya mereka yang duduk dalam neraka. Wa inna ahlan nari alladhi yuridu Allah azza wa jalla ikhrajahum. Ada satu jenis manusia yang hidup dalam neraka ni, Allah nak tumbik mereka daripada neraka. Ada juga. Siapa dia? Orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Orang yang mati dalam keadaan beriman, Allah nak tumbik mereka daripada neraka. Yumituhum fiha imatah. Semasa mereka duduk dalam neraka tu, Allah matikan dia. Kenapa Allah matikan dia? Allah nak hilang rasa sakit panas api neraka. Allah mati sementara. Allah nak perhabis dosa-dosa dia. Allah nak bakar biar dosa-dosa dia tu terhapus. Lalu Allah matikan dia sementara. Duduklah dia dalam neraka dalam keadaan Nabi kata hatta yusiru fahma, sehinggalah mereka itu jadi arai. Mati sampai dekat jadi arai, dia tak khabar dah. Summa yukhrijuna dhabair, lalu Allah buat keluar mereka tu satu kumpulan demi satu kumpulan. Fayulqawna ala anharil jannah, lalu mereka itu ditohok di dalam sungai syurga. Waktu ubik daripada neraka, bubuh dalam sungai syurga. Aw yurashu alaihim min anharil jannah, ataupun mereka itu disimbah dengan air daripada syurga. Dibasuh daripada air sungai syurga. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis saili, lalu mereka itu tumbuh ataupun mereka itu hidup sebagaimana hidupnya tumbuh-tumbuhan yang disepak oleh air-air bah. Tu ada golongan-golongan yang seperti itu. Baik, adik kakak sekalian, jadi ahli neraka ni satunya kekal dalam neraka, yang keduanya adalah ahli neraka daripada kalangan mereka yang beriman. Mereka dimatikan. Mereka dimatikan dalam neraka buat seketika waktu dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan Allah nak menghilangkan rasa sakit. Di selain daripada tu, Allah Subhanahu wa taala nak supaya nak supaya terhapus segala dosa-dosa mereka. Jadi sebab itulah kita, walaupun kita kata kalau gitu kata apalah, dosa buat tak apalah adik kakak. Duduk dalam neraka ni kita sakit gigi pun tak tahan nak hadapi dah. Sakit kepala pun tak tahan nak hadapi dah. Satu ketika saya ni mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Orang mari ngepeng sikit agak, siapa bini kadang-kadang blebeh hom. Satu hari tu orang mari ngepeng ubat darah tinggi. Saya ni ada darah tinggi, makan ubat, ke ubat hospital. Dia kata apa dia? Dia kata tinggal ubat darah tinggi hospital tu bahaya kepada kita. Maka ubat ni. Jadi kita pun atas dasar dia duk ngepeng selak ni, tinggal ubat tu. Tinggal ubat. Makanlah ubat dia. Makan sehari tak apa lagi, makan 2 hari tak apa lagi, makan 3 hari tegak mula mara sakit kepala. Sakit kepala yang teramat-amat. Sakit macam nak pecah kepala. Hak tu hak hari ubat tu, makan ustaz. Dia memang ubat ni dia kata memang sakit mula-mula ni, lepas tu dia hilang. Makan kita ni tu ke jalan ni dah, kira sakit kepala kita ni. Sakit kepala kita ni. Sehinggalah saya pergi kuliah subuh di satu tempat. Balik daripada kuliah subuh, siapa depan rumah, tubuh saya sebelah ni
Serban. Damah tangan ni tak berasa. Katok tak berasa. Boleh jalan lagi. Orang rumah pagi klinik. Siapa di klinik ambil darah. Tak boleh nak baca. Udah. Mana teh darah tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Dia kata kecemasan. Kecemasan 260. Doktor kejut Allah dia kata orang 230 tubik darah dah kok liar rumah. Ni 260 ni bawah 150. Masuk wak 4 hari. Masuk wak 4 hari. Nak royak hanya sakit itu. Dah, nak royak atas dunia ni kita sakit sampai kat gitu sekali. Jadi start makan ubat darah tinggi pun tu. Dah. Jadi maknanya sakit tu atas dunia kita tidak tertanggung dah. Maka sakit di hari akhirat ya Allah wal-iazubillah kita minta berlindung. Jadi begitulah adik kakak sekalian, kita sambung pada masa yang akan datang ayat yang ke-40 insya-Allah. Jadi begitulah pengajaran kita bahawa tugas kita di dunia adalah Allah hantar kita ke dunia pertama sekali adalah tempat ujian, yang keduanya adalah tempat untuk menerima taklif, dan sesiapa yang menolak dua tadi maka dia akan dapat ahli neraka wali'azubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa ballighna lailatal qadr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.